Hello guys, bersama saya lagi dalam Ratnapa Channel. Satu lagi berita menggempakan apabila hari ini dalam kenyataan media Wan Faizal mencabar YB Rafizi Ramli. Kononnya mari berdebat di TV bukan hanya di podcast. Sedangkan dijemput ke podcast dia menolak. Sekarang ini dia pula mau ke TV. Apa cerita Wan Faizal? Ya, ahli parlimen yang terpaling bijak sini sahabat semua, ya, dengan memberikan cadangan untuk mencetak wang lalu diberi kepada rakyat. Hebat. Jadi menarik untuk saya kongsikan apakah intipati kenyataan daripada Wan Faizal ini. Dan keduanya dikecam oleh warganet, oleh rakyat Malaysia. Kenapa? Dua-dua ini ada persamaan, sedikit persamaan, yaitu seorang digantung daripada menghadiri parlimen kerana menggunakan surat layang sebagai rujukan. Hari ini pula malas masuk parlimen. Yang mana hari esok Dewan Rakyat akan bersidang sahabat semua. Jadi untuk perkara yang pertama, mari kita lihat kenyataan sombong dan angkuh daripada Wan Faizal ini. Katanya, buat apa podcast Wan Faizal cabar debat secara langsung di TV? Itu antara kenyataan ya daripada ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal, yang mana beliau mencabar timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli merangkap Menteri Ekonomi untuk debat secara langsung di saluran TV arus perdana. Apa pandangan anda sahabat semua? Layakkah Wan Faizal ini berdebat dengan YB Rafizi Ramli? Bagi saya dengan standard dan kualiti, walaupun dia bijak sini, ya, untuk dia berdebat dengan YB Rafizi, ya, sesuatu yang tidak layak. Dia boleh berdebat dengan Berada Iswardi. Dia mungkin boleh berdebat ya dengan pemimpin pemuda Pakatan Harapan, ya, bukan dengan YB Rafizi Ramli. Buktinya apa? Karena kita melihat standarnya ini hanya menggunakan surat layang. Dia akan bercakap sembrono tanpa fakta dan sebagainya. Mungkin itu yang akan dilakukannya kalau berdebat dengan YB Rafizi Ramli. Sedangkan dipanggil untuk siri podcast, ya, walaupun namanya berbeza tapi sebenarnya dia adalah siri perdebatan secara terbuka. Itu lebih bagus dibanding dengan apa yang dimaukannya. Jadi Wakil Rakyat Perikatan Nasional itu menolak untuk debat menerusi audio siar podcast seperti perlawanan awal Rafizi Ramli. Katanya, buat apa podcast, saya mau debat live di TV. Arus perdana macam ahli parlimen bacok. Ahli parlimen bacok apabila berdebat dengan YB Rafizi Ramli, jawapannya ke laut. Semuanya tunggang agama. Jawapannya tidak menjawab segala persoalan, berpolitik semata-mata. Buat apa nak panggil? Mungkin itu juga yang bakal dibuat oleh ahli parlimen Machang ini. Bring it on, katanya. Kita debat pasal autah cetak duit dan MSP BlackRock, katanya. Hebat. Bahawa Fahmi Fazil pun tidak masalah. 2 lawan 2, 2 lawan 1, katanya. Sombong sungguh. Ya, sudah diketahui umum, cetak duit itu adalah satu cadangan yang paling terbodoh dalam sejarah Malaysia. Tidak ada pernah ahli parlimen yang membuat cadangan cetak wang lalu diberi kepada rakyat dan sebagainya. Aduh, ini kalilah. Jadi Wan Faizal berkata demikian sebagai reaksi terhadap siapan pengguna X, giant nakal yang menyatakan kemungkinan bakal dialami pemimpin penggang itu jika menyertai audio siar dikendalikan YB Rafizi itu. Ada sebab Wan Faizal tak berani masuk podcast Rafizi Ramli. Saya lawan debat dengan Rafizi, orang boleh nilai yang saya itu useless, tidak berguna, katanya. Seorang lagi warga maya berkata, Lim Sian Si masuk podcast Rafizi. Kantoi yang Lim Sian Si itu taklah bijak pun. Kalau Wan Faizal masuk podcast Rafizi, mahu kalah pemilihan bersatu nanti tempalanya. Panas. Bagaimanapun rata-rata warganet melihat kecaman, dilihat mengecam Wan Faizal, termasuklah berkongsikan gambar Angkatan Kota Pemuda Anak Bersatu. Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu yang terlalu tunduk membaca bajet semasa persiaran dalam dialog 3 penjuru di Asra Awani. Jadi tunduk lain macam tu, itu pun ada hati mau debat TV time. Getus seorang lagi warga maya. Dan satu lagi katanya, tengok yang kiri terpaling hebat berhujah. Asyik dengan telefon dan tablet sendiri saja. Fakta ke laut kah? Aduh, ini kalilah. Dan pergi jalan podcast tu banyak pula yang mengelatnya. Kalau prestasi memberangsangkan baru layak pergi TV. Kalau level macam Sahir je, just stay at podcast je. Jangan bazirkan wang kerajaan, katanya. Itu antara komen-komen ya daripada warga maya ditujukan kepada siapa ni?
ahli parlimen macang, ahli parlimen terpaling bijak sini daripada Perikatan Nasional Parti Bersatu. Jadi apa cerita pula berkaitan dengan pemimpin ataupun presiden lebay pas yang malas ke parlimen? Katanya datang ke parlimen itu tidak wajib, bukan sekolah katanya. Aduh, ini kali lah. Jadi apa yang dikatakan oleh warga maya, kau masuk parlimen pun malas, Presiden PAS karena kecam selepas sembang genosid Palestin. Itu antara jawapan ya daripada ataupun komen-komen warganet terhadap sembang kosong, sembang kapal terbang Presiden Hadi Awang ini, Presiden PAS ini. Jadi Hadi Awang dihujani kecaman orang ramai, termasuk diingatkan tentang kekerapannya tidak menghadiri sidang parlimen ketika Presiden PAS itu dilihat sekadar sembang mengenai genosid di Palestin. Menerusi kenyataan di platform X, ahli parlimen Marang itu berkata, penentangan terhadap penjajahan menjadi fardhu ain kepada setiap rakyat apabila negara diceroboh dan dizalimi. Maka katanya kita wajib menunaikan tanggung jawab dengan melibatkan diri sama ada dengan keuangan media maupun doa kepada para penduduk dan syuhada Palestin. Saya sangat setuju ya, dia ini cakap kosong saja. Apa yang dia buat untuk Palestin, hanya membuat kenyataan, tidak pun dia pergi Palestin untuk membantu, ya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Percayalah katanya lagi, apa yang berlaku merupakan ujian daripada Allah yang menjanjikan kemenangan buat Islam. Tunggang Islam lagi, tunggang agama lagi, ya. Jadi tidak siapa yang boleh memberikan pengajaran kepada kaum Yahudi yang membunuh para nabi dan rasul selain umat Islam katanya. Sehubungan adakah kerajaan hari ini, adakah Perdana Menteri kita, timbalan Perdana Menteri kita, timbalan Perdana Menteri dua kita, menteri-menteri yang lain yang berbangsa Melayu dan beragama Islam itu tidak Islam? Aduh, ini kali lah. Sehubungan itu, Abdul Hadi berkata, himpunan 1 tahun Taufan Al-Qasas semalam di ibu negara perlu dijadikan satu kekuatan memperkasakan diri masing-masing. Jadi marilah kita meneruskan perjuangan kita dengan jiwa dan roh kita bersama dengan Palestin, kata bekas Menteri Besar Terengganu sepenggal itu. Walau bagaimanapun rata-rata komentar yang membanjiri hantaran tersebut menempelak ahli parlimen yang terkenal dengan amanat Hadi di Bangol Peradong, Terengganu pada April 1991 itu. Ini antara komen ya dari warganet. Ini serta himpunan memperjuangkan Palestin rajin pula. Parlimen bukan main ponteng, kata pengguna X. Sebenarnya kau bukan nak mempertahankan pun tanah Gaza itu, lebih kepada penunggang isu Palestin, kecam seorang lagi warga maya. Kapal Israel lalu buat tak tahu je 33 bulan, tempelak seorang warga Malaysia. Jadi Hadi umum dikenali sebagai ahli parlimen yang memang lihat menghadiri sidang Dewan Rakyat. Semakan Harapan Daily menerusi pengkalan data MyMP mendapati Hadi hanya menghadiri 54 kali daripada 162 sesi persidangan parlimen sejak 26 Julai 2021. Ketika menjadi kerajaan pun dia ya sangat pemalas untuk masuk Dewan Rakyat ataupun parlimen. Jadi ini bermakna kemunculan pemimpin PAS yang bergelar Tuan Guru oleh penyokong parti itu di parlimen cuma 33% daripada keseluruhan sesi persidangan. Dalam masa yang sama, warganet turut berkongsikan semula Hadi ketika PAS sebagian daripada kerajaan persekutuan pada tahun 2021. Ketika itu, bekas Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah berkenan berkata Malaysia mengambil pendirian untuk tidak berpihak kepada mana-mana pihak atau negara terbabit dalam krisis yang berlaku antara negara sahabat di Timur Tengah. Jadi untuk rekod angka kematian rakyat Palestin akibat kezaliman rejim berganas Israel sejak 7 Oktober 2023 sudah melebihi 42,000 dengan ribuan mangsa lagi syahid di bawah runtuhan bangunan akibat dibom. Aduh. Untuk tunggang isu Palestin ini mau dilihat hero, sanggup. Tapi kalau ke parlimen untuk rakyat, ya patutlah kita lihat parlimen Marang ini rakyatnya tidak berani berkata-kata, tidak berani menegur ahli parlimen mereka. Karena kalau ditegur katanya melawan ulama. Jadi apalah yang boleh dia selesaikan masalah rakyat di Marang itu ya? Adakah pembangunan Marang itu begitu berkembang pesat? Berbagai persoalan sahabat semua. Mungkin sahabat semua Anda yang tahu, mungkin Anda boleh berikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.